Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang rahmati Allah SWT, kembali kita lagi di channel Kemaruk Majoriti secara langsung. Minta maaf tuan-tuan, yang tadi mungkin tuan-tuan dah tonton kami, tapi tadi oleh kerana kita dapat feedback daripada tuan-tuan, ada masalah teknikal daripada sound. Lama kita bertemu balik dengan tuan-tuan rahmati Allah pada petang ini, 10 Mac 2020, jam 3.35 petang. Alhamdulillah pada hari ini tuan-tuan bersama dengan saya lagi, semalam bersama dengan saya, dan hari ini kita bertemu lagi khas untuk tuan-tuan yang sentiasa follow Kemaruk Majoriti. Sebab apa? Sebab kami nak bagi input-input yang terkini berkaitan dengan masalah yang sedang berlaku di dunia saat ini, iaitu tentang COVID-19, coronavirus 2019. Baik, tuan-tuan bersama dengan saya Ustaz Azlan Haji alias Musyrif Kemaruk Majoriti. Baik, hari ini tuan-tuan, semalam saya berkeserangan, tapi hari ini kita ada tetamu istimewa yang menemani saya pada petang ini, khusus untuk tuan-tuan, agar tuan-tuan lebih dekat mengenali staf-staf Kemaruk Umrah JDT. Tapi kali ini sangat-sangat istimewa untuk tuan-tuan, iaitu beliau tidak asing lagi bagi Kemaruk Umrah JDT, yang bukan orang kuat dalam sales. Okey. Jadi saya persilakanlah dulu Puan Amy untuk memperkenalkan diri dulu, kan? Okey, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, saya Emilia Abdul Kadir, pengurus jualan bagi Kembara Umrah JDT. Okey, berkenaan dengan isu coronavirus isu semasa ni yang sedang hangat diperkatakan dan menjadi macam mimpi ngeri. Betul sebagai untuk jemaah semua. Okey, ini sebenarnya kami juga di sini di office menerima banyak panggilan telefon mengenai nak tahulah tentang isu terkini, bila boleh perkembangan terkini, bila boleh kita meneruskan trip umrah ini dan sebagainya. Jadi itulah bersama tim saya bersama dengan Puan Ain, Ustaz Kai, Puan Yati, Cik Dila. Berapa orang semua tim kita untuk bahagian jualan ni? Bahagian jualan. Okey. So far kami ada 5 orang lah. Alhamdulillah, 5 orang. 5 orang. Jadi kami semua bekerja keras sebenarnya. Jadi tuan-tuan yang sebenarnya tuan-tuan jangan risau yang telah pun bersama dengan kita ni. Kenapa? Tim kami akan sentiasa membantu dan menolong tuan-tuan untuk menguruskan tarikh-tarikh yang terkini, kan? Ya, betul. Okey, ini juga untuk jemaah yang menonton sekarang ini, dan khas bagi jemaah Kembara Umrah JDT yang dah berdaftar dengan kami tetapi yang terkesan dengan isu sekatan ini. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan risau, jangan mood bertenang dahulu kerana pihak kami sedang berusaha sedaya upaya. Okey, kami buat setakat hari ini kami sudah berbincang dengan pihak hotel di sana untuk tidak membatalkan. Untuk tidak membuat untuk tidak menghapus kira duit yang tuan-tuan dan puan-puan telah bayar jadi kami dari pihak hotel bersetuju untuk pindahkan wang tersebut ke satu tarikh yang lain. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kami ada buat panggilan untuk menentukan di mana trip tuan-tuan akan dijadualkan semula selepas ini. Jadi mana yang belum lagi berbuat demikian, cepat-cepat call kami, sebab kami ada dah maklumkan kepada grup yang terkesan pada bulan April. Okey, bulan 3 insya-Allah lah kami dah settle, tapi masih lagi ada setengahnya masih dalam perbincangan dengan keluarga tapi tak apa, kami masih menunggu lagi dan trip-trip seterusnya lah. Dan insya-Allah apa yang kami difahamkan, pihak Saudi official letternya ialah sekatan itu sehingga 15 hari bulan 4. Tapi itu yang terkini lah kan, yang terkini 15 bulan 4. Betul, tapi wallahualam Ustaz, kita tak tahu kan. Tapi yang penting jemaah jangan pernah berhenti berdoa. Dan yang lain urusan trip
penjadualan semula itu serahkan kepada kami. Percayalah kepada tim kami. InsyaAllah kami akan cuba buat yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan jangan ada niat untuk batal jangan Ustaz. Betul. Sebab rugi. Rugi. Jadi kita tangguhkan pada satu tarikh yang akan datang. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Permulaan kita bersama dengan Puan Amy tadi, yang mana Puan Amy beritahu kepada kita bahawa perkembangan terkini di Saudi, bahawa pengurusan kita ni tetap berjalan seperti biasa, Puan Amy. Kita tetap berjalan seperti biasa. Hotel pun alhamdulillah memberikan kerjasama baik kepada kita, sehingga kan sanggup untuk memindahkan tarikh kita. Jadi tuan-tuan yang telah pun daftar dan register, jangan bimbang tuan-tuan, tidak akan kerugian apa pun, sebab apa, tuan-tuan masih lagi dalam perlindungan, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak tengok siapa yang sedang menonton kami sekarang ni. Alhamdulillah, saya bacakan dulu sikit yang menonton kami, iaitu terima kasih kepada Nurhana Ismail dan juga Ana Arif yang sedang terima kasih yang menonton kami, dan juga Muhammad Fariqul Amin, Muhammad Rasli ni kita punya fotografer ni. Azlan aja, jom minum dulu. Ajak mengeteh pula ni. Tengah live dengan jawab mengeteh lagi. Okey. Baik, Jaliha Syekh Habibi Rahman, terima kasih. Nurul Izlin, clear daripada Angsana. Baik tuan-tuan yang menonton kami, tuan-tuan tolong komen daripada mana tuan-tuan tonton, adakah suara kami jelas, video macam mana, supaya kami boleh tim kami boleh untuk bantu untuk masalah teknikal tersebut. Baik tuan-tuan sementara, mungkin tuan-tuan nampak di sebelah saya ada skrin. Okey, di sebelah kanan saya sekarang ni tuan-tuan boleh tengok skrin. Okey, inilah suasana sekarang tuan yang terkini kita ambil daripada channel Al-Quran HD. Okey. Ini adalah suasana yang terkini yang berada di dataran Kaabah. Yang mana tuan-tuan, kerajaan Saudi dah telah pun mengepung kawasan dekat dengan Kaabah, dan dia menjarakkan kawasan tawafnya. Ini adalah proses untuk bagaimana nak mengawal virus bagaimana berebak sampai ke menular sampai ke Kaabah. Sebab kat Kaabah tu ada kain kiswahnya, maka mereka nak menghalang daripada ada virus yang lain. Kita bukan hanya coronavirus saja, tapi kita kerajaan Saudi juga mengawal daripada virus yang luar masuk ke kawasan Masjidil Haram. Tapi alhamdulillah, inilah suasananya, agak tenang, sebab sekarang ini hanya penduduk yang ada di Kota Mekah saja yang banyak dapat turun, dan sampai di saat ini kita dapat yang semalam pun masih lagi kerajaan Saudi tidak membenarkan untuk buat umrah. Dia kuarantin bandar. Dia disebut kuarantin bandar, hanya boleh untuk buat tawaf sunat. Ya, betul. Tawaf sunat saja. Untuk buat umrah masih lagi dibekukan. Okey. Apapun tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena banyakkan orang, seperti mana semalam saya sebutkan. Kita kena doakan supaya Allah pindahkan virus ini ke tempat orang-orang yang banyak zalim. Terutamanya pada yang sekarang kita dah tengok India lah. India melakukan kezaliman kepada saudara Islam kita. Maka kita minta doa kepada Allah, Allah pindahkan virus ini pergi ke negara India yang banyak buat zalim kepada saudara Islam kita. Sebab apa? Sebab ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Nabi minta doa kepada Allah, iaitu penyakit yang ada di Madinah itu pindah ke Juhfah. Juhfah itu tempat perkampungan orang Yahudi. Dan akhirnya Allah makbulkan doa Nabi SAW, penyakit itu pindah ke Juhfah. Jadi tuan-tuan, kita di saat ini orang yang beriman, orang Islam ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Doa, mintalah kepada aku, nescaya aku makbulkan. Maka kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan mendengar lagi input daripada Puan Amy kita, yang Puan Amy nak sampaikan khusus untuk terutamanya jemaah kami kepada Kemara Majoriti yang telah pun register, yang telah pun berdaftar untuk pergi daripada kita tertangguh ke trip Puan Amy. Lebih kurang kita setakat ni kalau sehingga 15 bulan 4 lah. 15 bulan 4 ada 5 trip. 5 trip 5 trip. Okey. Jadi khusus untuk jemaah kami yang 5 trip kemudian akan datang. Jadi tuan-tuan jangan rasa memutuskan semangat. Jangan terhenti semangat untuk pergi ke Tanah Haram. Sebab apa?
bila sampainya panggilan tersebut, jangan kita lari pada panggilan tersebut. Jangan tangguhkan panggilan tersebut, takut-takut Allah hentikan segala-galanya. Jadi Kak Fahmi, apa lagi yang kita nak kongsikan dengan penonton kita pada petang ni? Okey, kalau ni kadang-kadang ada juga jemaah yang tanya ya. Okey, apa sebenarnya yang mereka buat di sana? Okey, mereka dah kuarantin bandar macam tadi Yang kita sebut tadi. Lagi satu, pembasmian kuman Ustaz dekat sana. Mereka basuh kan, kalau kita pernah pergi ke pergi umrah di sana kan, mereka ada buat basuh dataran. Pembersihan lah, ya, cuci. pembersihan. Tapi kali ni dikerapkan Ustaz. Kalau sebelum ni 3 kali kita dah tengok kan, tapi kali ni ditambahkan lagi. Digandakan lagi. So bukan sabun biasa lah, senang cerita. Memang mereka kuat lah. Digunakan bahan yang khas. Dia panggil sanitizing lah. Okey, so macam dia orang pun macam Saudi juga ada tubuhkan satu community kerana ini kan dah nak masuk puasa, lepas tu haji kan ada rumours yang mengatakan haji pun tak boleh ada itu kan, kita dengar tapi belum ada ketetapan sebenarnya lagi. Betul. Jadi rumours tu kita jangan fikirlah. Yang penting apa yang kami difahamkan, sebab kita ni kita ada staff kan kat sana. Kita ada staff. Ustaz apa? Mamduh. Ustaz Mamduh. Ustaz Mamduh Haji Arifin. Yes, okey. Mungkin dia sedang menonton kita ini. Okey. Apa yang persiapan yang mereka telah buat? Okey, mereka buat macam saringan tambahan. Nanti adalah alat-alatan mereka. Lepas tu mungkin bagi mereka yang nak buat haji atau umrah selepas ini, ada saringan tambahan, ada check up tambahan lagi. Jadi kita tengah menunggu ni. Sekurang-kurangnya kita tahulah pihak sana sedang mengusahakan sesuatu. Dia bukan nak menghalang kita, tapi dia orang sekarang ni maksudnya nak buat sesuatu supaya kita ni dapat pergi masuk dengan selamat. Ya, betul. Okey. Sama juga dengan Masjid Nabawi Ustaz. Dah dikurangkan kapet semua kan. Jadi mudahlah mereka nak buat pembersihan semua. Okey. So apa lagi? Jadi macam dan satu lagi, macam jemaah Kembaru Umrah JDT, jangan sesekali matikan niat untuk ke tanah suci. Tapi kita ni di Kembaru Umrah JDT sentiasa still on go umrah kita Ustaz. Still. Hari Sabtu ni pun ada. Ya, hari Sabtu. Sabtu ni ada. Sabtu ada, Ahad ada, insya-Allah. Ya. Jadi kita buat je. Kita apa yang kita buat, mungkin Allah suruh kita mantapkan ilmu di dada tau. Kita mantapkan diri kita dengan ilmu umrah. Jadi datang sekerap mungkin, khusus go umrah kita. So mana tahu, dan jangan lupa jangan berhenti berdoa. So nanti bilalah katalah Saudi dah buka visa dia, so kita akan teruskan saja dengan kita akan proceed. So get ready lah bagi mereka yang dah pilih tarikh tu. So kita akan maklumkan secepat mungkin. Alhamdulillah. Okey. Itu berkaitan dengan yang terkini lah yang kita dapat. Dan yang terkini yang juga kita dapat semalam kita dapat daripada info daripada Saudi mengatakan bahawa makanan-makanan pun tak dibenarkan untuk masuk ke kawasan masjid. Ya, betul. Dan air zam-zam, tong-tong air zam-zam pun tidak lagi diletakkan dalam masjid demi untuk kawalan sebenarnya. Dan waktu azan dengan iqamah tu pun dipendekkan. Dan khutbah Jumaat pun dipendekkan demi untuk kawalan. Ini bukannya untuk dia untuk kawalan, untuk agar tidak cepat merebaknya virus tersebut. Dia alhamdulillah tu tindakan tu adalah langkah-langkah yang nampaklah bahawasanya Saudi sedang berusaha ke arah tersebut. Jadi dan yang terkini pun daripada Saudi, sekolah-sekolah pun dicutikan awal. Ya, betul. Ditutupkan seketika untuk pembasmian juga rupanya. Baguslah tindakan kerajaan Saudi sangat-sangat efektif untuk ke arah dia mencegah. Meniruh. Dia cepat tu. Saudi ni dia hebatnya, apa yang dia nak dia mesti buat. Ya. Kalau hari ni sekat hari ni seperti mana yang berlaku 29 Februari lalu lah. Pernah berlaku tak sebenarnya? Pernah berlaku. Memang Pak Amy, saya duduk di dengan orang Arab ni hampir
7 tahun, 8 tahun saya duduk dengan orang Arab Memang itu sikap dia. Sikap orang Arab ni apa yang dia nak dia nak on the spot. lah. Ya. Bayangkan satu hari kita buat urusan, kita beratur panjang ni. Sampai kat kaunter tu dia kata aku tak nak. Tutup lah. Hang datang esok. Bayangkan kita dah beratur berjam-jam. Ini orang Arab. Jadi kita tak pelik lah apa yang berlaku pada negara Saudi pun. Itulah sifat orang Arab yang kita pun tak boleh buat apa. Kita pun tak boleh nak marah dia sebab itu negara dia kan. Betul. Okey. Tapi walau bagaimana tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai umat Islam, kita ada senjata, iaitu Nabi kata ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kita minta doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar isu ni dikeluarkan dengan baik. Kita keluar dengan baik. Dan yang paling penting kami nak tekankan, bila dah ada niat untuk jadi tetamu Allah, jangan hentikan. Sebab apa? Sebab yang selalu duk bisik supaya kita henti, supaya kita batalkan niat itu syaitan sebenarnya. Takut Ustaz. Takut tak sampai pula. Takut tak sempat, betul. Sebab kita pun tak tahu umur kita kan. Betul. Yang penting dah dapat sampai seruan tu, kita grab dulu. Kalaulah tuan-tuan Allah, kita dah grab, tiba-tiba bagaimana saya teringat Puan Amin, ada sepotong hadis Nabi SAW ceritakan, man kharaja min baiti ila Masjidil Haram. Sesiapa yang seingat saya hadis mahfumnya, sesiapa yang keluar daripada rumahnya nak menuju ke Masjidil Haram, tiba-tiba dia meninggal. Apa yang berlaku? Nabi kata dia telah pun menuju ke jalan ke syurga. Allah Akbar. Itu mana kata dia dah niat, kita dah ada niat, kita dah bertindak, kita dah pasang niat, kita dah register, tiba-tiba Allah ambil nyawa kita. Yang paling istimewa siapa? Kita lah. Sebab apa? Tetap kita akan dapat nikmat syurga. Allahu Akbar. Jadi niat tu, yang penting niat tu. Itu sebab itu yang jangan tangguh. Okey. Jangan tangguh pula. Jangan batal. Jangan batal. Okey, jangan batal niat. Yang dah daftar pun jangan apa fikir-fikir nak batal, tak payah. Kita sedang bantu tuan-tuan untuk cari tarikh yang terbaik untuk tuan-tuan. Kita akan tuan-tuan boleh hubungi kami, kita akan bantu tuan-tuan untuk menyusun balik perjalanan umrah tuan-tuan. Okey? Tapi Ustaz, walaupun ada isu macam ni, alhamdulillah ramai ada juga yang datang tau. Alhamdulillah. Dan istimewa pada kita program Open Day kita. KUJDT Open Day. Alhamdulillah. Baru 2 hari kan lepas dengar berita tu kan. Berita tu tapi masih ada lagi. 200, dia kurang 168 dekat Yang register. Alhamdulillah. Ini adalah itu belum masuk keesokan harinya 1 bulan Mac. Ada lagi? Ada lagi. Masya Allah. Dan selepas itu pun ada. Ada lagi? Ada. Alhamdulillah. Mana kata walaupun isu ni panas tapi tidak mematahkan semangat umat Islam di bumi Johor ni untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu kita tengok siapa dia puan ini yang sedang menonton kita, Hajjah Faridah Abu Taib, clear daripada Taman Sri Austin. Okay, terima kasih. Jaliha Syekh Hobibi Rahman, terima kasih. Sapura Ali, amin semoga Allah perkenankan doa hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Rasulina Ina daripada Kampung Melayu Majidi, terima kasih kerana menonton. Lili Hatijah jelas daripada Pasir Gudang. Ustaz Azlan, rindu selawat tafijah daripada UAE. Bila orang radio ni susah sikit. Okey, terima kasih Wan Lili. Kalau nak dengar, saya rasa dalam grup kita tu ada ada video saya, okey. MKS, baik, terima kasih. MKS. Sapurah Ali bersangka baik dengan betul kan, kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin juga isu COVID-19 ni Allah nak berikan peringatan kepada kita lah umat Islam. Sebab apa, kita ni berada di penghujung zaman. Sebab Nabi pun dah sebut akhir zaman ni penyakit wabak ini akan berleluasa. Jadi mungkin fasa itulah fasa kita. Dan kita sedang beradanya. Dan kita boleh tengoklah suasana hari ni pun Mekah kan. Mekah semakin sunyi, menakutkan juga sebenarnya. Bagi peringatan besar buat kita. Bukan hanya virus tu saja, tapi isu kota Mekah dikosongkan tu pun sebenarnya isu besar bagi umat Islam sebenarnya. Jadi
Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, okey. Bersangka baik dengan Allah. Terima kasih kepada Puan Nur Mala Aspan yang menonton ni, jemaah saya ni. Yang pergi baru ni. Kat Kemudian mana? Nongah. Dia penonton daripada Batu Pahat. Miss Dan juga Hani yang menonton kita ni musyrif kita, Ustaz Syakirin. Ustaz Syak yang sedang menonton. Terima kasih. Dan yang terkini yang menonton kita adalah Emilia. Oh. Dia pun Nadia ni, Miss Hani Nadia. Nad. Okay, ni apa Saya sebenarnya? nampak Madam Lina daripada Kota Tinggi Kelia. Okey, baik. Terima kasih yang menonton. Jadi itu yang isu yang kita sebutkan pada hari ini berkaitan dengan COVID-19, batal ataupun tangguh umrah. Mana kata tuan-tuan, kita jangan menangguhkan amalan. Sebab apa? Tangguh amalan ni adalah bisikan syaitan. Malah apabila kita terniat satu benda, lebih baik kita meneruskan tanggungjawab kita tu atas niat. Sebab apa? Niat kita itu adalah asbab untuk kita menambah pahala. Ya, betul. Tapi kalau niat kita buat jahat, belum lagi. Belum lagi Sampai kita buat jahat. Buat dulu. Tu sampai kita buat jahat. Tu istimewanya kita ni Puan Amy. Yang sebagai umat Islam, umat Nabi ni lah, umat Nabi akhir zaman ni, istimewanya bila dah niat untuk satu kebaikan, dah ditulis pahalanya. Tapi bila niat kejahatan, belum ditulis sehingga dia melaksanakan kejahatan tersebut. Allah. Kalau niat lagi umrah, niat aja. Tak daftar-daftar, macam mana Ustaz? Niat tu dah bagus lah. Dah tercatat. Tapi kalau dia mendaftarkan diri Lagi. bertambah lagi. Jadi Jangan takut. Okey, jangan takut. Dan seperti mana kita pesankan semalam tuan-tuan, amalan-amalan yang boleh kita amalkan semasa COVID-19 ni, banyakkan jaga solat subuh terutamanya, kemudian wuduk kita, jaga wuduk, beristighfar, wirid lepas solat, beristighfar, baca ayat kursi, kemudian amalkan 3 qul dan doa yang kita ajarkan semalam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kini kalau boleh doa ini amalkan semasa sebelum makan. Kan doa dulu, lepas baca doa makan, baca yang doa ni, kemudian anda kata kita pergi tempat yang baru. Tempat yang baru, kita doakan yang tadi, insya-Allah kita terlindung. Kalau kita terkena pun jangan risau, sebab apa? Kita dah dapat keberkatan daripada Allah SWT atas doa tersebut. Sebab apa? Sebab kita yakin bahawa kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Siapa lagi Puan Amy yang menonton kita di Nur Hayati ni, Nurain Mahat Ibrahim. Kak Ain. Okey, Nur Hayati Akil. Okey, Kak Yati ni, ini adalah alumni kita. Alumni Okey. okey. Okey, ni okey. Itun Majid. Kak Itun. Okey, yang dekat saya ada Saiful Abdul Rahman. Ni yang trip kita, trip saya dengan Abang Wan. Ada tragedi tu. Ada. Okey. Abang Saiful, semalam kita baru jumpa. Semalam tempat kita di Taman Ilmu. Okey. Rajin datang Alhamdulillah. Dia ada dengan isteri dia, dengan Kak Wati, dengan Abang Harun, Puan Wani. yang baik, memang geng-geng ini ni geng ni ya. Okey, terima kasih kerana menonton. Okey, dan terima kasih juga sentiasa follow kami. Dan Selalu sokong KJDT. Selalu sokong kami, alhamdulillah. Dan seorang lagi, saya tu ingat kalau trip ni ada seorang yang sangat-sangat memecahkan kesunyian grup kami. Apa tu? Tok Mat. Oh. Dah lama Tok Mat tak bersiar MJK. Aduh, yes, Tok Mat ni alhamdulillah apa dengan dia Dia very lively orang. Okey. Baik, terima kasih kepada ni musyrif kita juga Khairuddin Abdul Kadir. Terima kasih Ustaz kerana menonton. Ustaz jangan lupa tarikh trip Ustaz bila nak nak tulis. Tanya terus Tanya terus live. Jangan lupa Ustaz, tolong isi borang musyrif dalam grup. Farid Noh tengah menonton. Okey, baik. Okay. Ada lagi Puan Amy kita nak kongsikan?
Itu je setakat hari Itu ni. je. Make sure make sure tanamkan niat, bulatkan hati, kan? Bulatkan hati, tanamkan niat untuk ke tanah suci. Sebab kita ni mesti ada satu perasaan takut Takut tak sempat, takut tak sampai. Jadi cepat-cepat datang jumpa kami. Jangan lupa roger kami. InsyaAllah kami akan bagi nasihat yang sepatutnya, insyaAllah. Kita bantu sebaik mungkin. Ya, betul. Okey, bila Puan Amin sebut tentang takut, saya teringat bagaimana para ulama menyebutkan takut ni ada dua jenis takut lah. Takut satu, takut yang majazi, takut yang hakiki. Takut majazi ni takut dengan makhluk. Takut makhluk kita jauh. Kita jauh dengan makhluk. Contohnya takut dengan makhluk yang bernama COVID ni. Itu pun makhluk tu. Sebab tak nampak. Itu yang takut tu. Sebab tak nampak. Okey. Yang pertama takut kan, takut majazi. Kita takut dengan makhluk, kita jauh dengan makhluk. Takut yang hakiki ni kita takut dengan Allah. Bila kita takut dengan Allah, apa kita kena buat? Kita lagi dekat dengan Allah. Kita lagi dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan percaya kepada viral-viral lah. Apa-apa tuan-tuan boleh rujuk kepada kami terus, kepada Kemarwah JDT. Dan untuk makluman juga tuan-tuan, semua company travel pun berhadapan isu yang sama, masalah yang sama. Bukan ada ni, ada sahabat-sahabat kita Ustaz, ada yang dah cutikan staff, cuti panjang staff, tapi harap InsyaAllah. 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 Kita tahan InsyaAllah. Okey, segalanya rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey. Jadi tuan-tuan jangan bimbang, situasi ini kita doakan hanya seketika saja, hanya sementara saja. Hanya bukan sementara, hanya interim. Biarlah masa ini hanya sekejap saja. Kita akan kembali pulih seperti biasa. Sebab saya baru ni dikabarkan daripada sahabat saya juga yang ceritakan bahawa selalunya virus ni dia akan tak mampu nak bertahan di musim panas. Jadi berapa darjah Celsius? 27, 28. Dia 30 ke atas. 30 ke atas virus ni cepat matilah, dia tak tahan lama. Jadi mudah-mudahan Mekah dia akan berhadapan dengan musim panas mulai bulan 5. Bulan 5 tu dah mula panas. Mudah-mudahan virus itu akan mati. Dan juga langkah-langkah pencegahan tu Ustaz. Betul. Langkah-langkah pencegahan kita pun kena bersedia juga. Betul. Dan yang hand sanitizer, mask, itu pun kita kena prepare lah untuk persiapan kita di Kota Mekah nanti, insya-Allah. Okey. Jadi ada yang info terkini ke daripada sini? Aiman Ahmad musyrik kita juga sedang menonton. Terima kasih Ustaz Aiman. Ustaz Aiman jangan lupa tugas-tugasan musyrik. Siapa lagi ni? Zika Marsha. Terima kasih menonton. Cik Maskam di Rado. Ini pun alumni kita? Ya, alumni kita 2 Disember ni. Memang lively juga orangnya. Macam siasat MJK tu. Ya. Okey, terima kasih Jaliha daripada Jaliha. Betul Ustaz. Kita tanamkan niat, teruskan perjuangan. Doakan kami 3 beranak akan mendaftar untuk Umrah April 1 April depan. Mudah-mudahan amin insya-Allah. Boleh datang kepada kami, insya-Allah kita akan sama-sama bantu tuan-tuan. Ni ada alumni juga ni, Hamidah Razak. Ni Hamidah Razak. Okey, ni Syauki Syafiai. Ardi Sari. Ni siapa ni? Wandi Norris. Tak pernah miss Tak pernah miss. Juga ni juga Azza Anzidah pun tak pernah miss. Sentiasa follow kita. Siti Aminah Melan. Ini pun semalam alumni kita yang jumpa semalam, dan terima kasih juga dia sponsor makanan semalam. Terima kasih. Sanggup datang lepas kerja tu, masih pakai uniform, terus datang ke Taman Ilmu. Allah. Terima kasih juga setiap minggu. Cik Hisham Harun juga sedang menonton. Okey. Apa pun tuan-tuan, insya-Allah adanya info terkini kami akan maklumkan dengan tuan-tuan terus. Kami takkan simpan tuan-tuan, kami akan terus maklum kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan terus follow kami punya Facebook. Okey, sentiasa follow kami punya Facebook. Kami masukkan ke dalam Facebook dan juga melalui live, insya-Allah.
bersama dengan kami Kemar Umrah JDT. Jadi sekadar itu apa Amy? Okey. Itu saja. Daripada kami, saya Ustaz Azlan Haji Alias dan Puan Emilia Abdul Kadir. daripada kami Kemar Umrah JDT, hatiku di haramain ku sahut seruanmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.